jelas yang boleh digunakan untuk memperbetulkan semula kedudukan geografi, geopolitik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lagi dikasihi. Marilah sama-sama kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna segala kurniaannya kepada kita, begitu bernilai, begitu berharga segala nikmat Allah yang dicurah kepada kita di dalam setiap hembusan nafas, di dalam setiap detik kehidupan. Yakinilah bahawa tidak ia datang melainkan dari Allah yang maha sempurna, dari Allah yang maha mengetahui. Ini harus kita ingatkan diri kita setiap masa, ya. Di bawah satu tajuk, itu apa? Pertolongan Allah daripada sudut akhlak. Sebenarnya kalau dilihat, sesiapa pun, terutamanya ataupun khususnya orang Islam, tentulah dia mencari namanya pertolongan Allah. Dia mencari pertolongan Allah dalam setiap apa yang dia niatkan, apa yang dia cita-cita, yang dihajat, yang dia nak capai, ya. Maka dia akan mencari pertolongan Allah. Namun apakah kita faham apakah sebenarnya maksud di sebalik perkataan pertolongan Allah Ta'ala itu? Kerana mungkin berlaku silap faham ketika seseorang itu terlaksana impian dia, terlaksana hajat dia, maka dia menyebut dia menganggap itu sahaja pertolongan Allah. Bila dapat satu benda yang dia nak, dia cari lama dah, dia usaha lama dah, ya, lalu dia dapat, maka mungkin pada tanggapan dia hanya itu yang disebut mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah Ta'ala itu terlebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita, apa yang tepat dan sepatutnya untuk diri kita, lebih daripada diri kita sendiri. Itu kita kena sedar, kita kena faham perkara tu. Basic dia kenapa? Kerana dia pencipta kita. Dia pencipta sekalian alam semesta ini, dan dia mengetahui ke mana dia nak bawa kita. Dia mengetahui mana perjalanan kita. Kita tak tahu. Bahkan disebut di dalam Al-Quran kan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Allah menyebut dalam surah Luqman, akhir ayat surah Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa yang besok dia akan lakukan. Dia tak tahu. Kan? Dia tak tahu apa besok yang akan berlaku kepada dia dan apa tindakan dia atas peristiwa itu, tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala dia mengetahui. Sebab itu, pertama sekali untuk mendapat pertolongan Allah, mesti kita yakin bahawa Allah Ta'ala adalah pencipta, Allah Ta'ala adalah pentadbir, Allah Ta'ala adalah Rabb kita, dan dia mengkehendaki
kebaikan untuk diri kita. Itu mesti, itu nombor satu. Kalau sesiapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, fa'alaihi, mana lazim atas diri dia, mesti dia yakin bahawa Allah Ta'ala melakukan setiap sesuatu itu kebaikan untuk diri dia. Dia mesti yakin itu nombor satu. Kalau tak, maka dia hanya bertanggapan tercapainya keinginan dia, itulah segala-galanya. Maka rugilah. Rugilah. Kenapa? Kerana kita ini seperti mana yang disebut tadi, tidak punya pengetahuan pun tentang hari esok. Apa makna dia? Kita limit. Kita punya limit pada pengetahuan, kita punya limit. Apa pun pada limit, ada limit kan? Penglihatan kita, ada limit. Pendengaran kita, ada limit. Maka kita dengan serba-serbi ada limit ini, apabila kita menetapkan itulah yang tertinggi, rugilah kita. Rugilah kita. Kerana kita menganggap itu saja yang tinggi. Padahal Allah Ta'ala menghendaki jauh lebih baik daripada itu. Ya. Baik, maka orang Islam mencari di mana pertolongan Allah. Itu dah semestinya. Disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka, am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu mudah sahaja masuk ke dalam syurga? Nampak, sangka kita mudah. Itulah bahana dari sangka kita. Biasa kita menganggap satu benda tu tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, senang je. Kan? Okey. Tapi bila dah menghadapi, baru kita tahu apa dia punya masalah sebenar. Bila dah hadap, baru tahu. Jadi begitulah tanggapan manusia, dia bertanggapan masuk syurga tu mudah. Betul, Allah Ta'ala menyebut, apakah kamu menyangka bahawa kamu semua akan masuk ke dalam syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedang belum datang lagi kepada kamu ujian-ujian seperti mana yang telah datang kepada kaum-kaum yang sebelum kamu. Ini adalah dipanggil apa? Sunnatul hayat paling kurang. Mana kita kata apa? Sunnah dalam perjalanan hidup. Setiap perkara ada ujian. Nak naik darjah 2 ada ujian, naik darjah 3 ada ujian. Nak naik ke mana pun kita nak ada ujian. Kita nak masuk kerja pun ada ujian, ada temu duga dan seumpamanya, ada. Maka begitulah bila disebut orang Muslim mendambakan syurga, maka apakah mungkin dengan wewenangnya dia menyangka bahawa dia seolah-olah dia pemilik syurga itu? Tak. Sebab itu disebut walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedang belum datang lagi kepada kamu umpama, mana ujian tu yang telah menimpa seperti orang-orang yang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mana mereka ditimpa dengan kesusahan, dengan kemudaratan, dan digoncangkan. Wazulzilu, zulzilu ni terjemah dia ialah gempa bumi. Maksud dia apa? Gempa bumi sini maknanya hati dia digoncang. Dia susah hati. Hati dia digoncang. Sebab itu dalam suratul Ahzab itu Allah menyebut tentang orang beriman, wazulzilu, mana mereka digoncang hati mereka seolah-olah mana jantung tu naik ke kerongkong macam tu sekali. Wa balaghatil qulubul hanajira, mana naik seolah-olah, mana begitu kuatnya ujian yang berlaku, seolah-olah goncangan berlaku macam jantung tu nak terkeluar. Itu nak dibayangkan betapa susah ujian yang dihadapi. Lalu ketika mana menghadapi ujian itulah, di situlah terdapatnya pertolongan Allah. Tengok.
Ketika mana menghadapi ujian itu, bertanyalah Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi Rasul di sini bukannya nabi-nabi itu, bukan. Tetapi orang-orang yang dekat, yang berada di keliling Nabi. Sebab tu jangan mudah dalam tafsir, ya. Terkadang-kadang disebut lafaz Rasul, artinya Rasul itu bukan. Tapi orang yang berada di keliling Rasul. Mana orang yang dekat dengan Nabi. Maknanya macam mana? Apa nak dibagi tahu di sini? Orang yang dekat dengan Nabi ni kalau disebutkan tentang kerohanian, tentang keimanan, nescaya mereka lah orang yang paling tinggi. Nescaya mereka lah orang yang paling tinggi. Orang yang paling dekat hubungan mereka dengan Nabi-Nabi. Nak dibagi tahu tadi sehingga orang yang dekat dengan Nabi-Nabi tadi dan orang beriman, mereka tertanya-tanya, bila pertolongan Allah? Bila pertolongan Allah? Mata Nasrullah? Bila pertolongan Allah? Kemudian Allah menjawab apa? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah amat hampir. Maka dalam ayat ini dia punya konteks yang sama dalam satu peristiwa. Dia punya bentuk pattern yang sama dalam peristiwa soalan yang dilakukan oleh Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Sama. Pada masa awal dakwah Islam berada di bumi Mekah, maka orang Islam menghadapi tantangan yang sangat dahsyat. Jadi orang-orang Islam yang ada di bumi Mekah itu, mereka mempertahankan akidah mereka dengan nyawa mereka, dengan apa? Dengan darah mereka, dengan peluh mereka. Dengan apa kita kata? Dengan segala kesusahan yang mereka hadapi. Maka ada satu orang sahabat nama dia Khabbab. Khabbab ni antara sahabat yang memang diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Apa dia? Dia diseret atas bara api. Tujuan dia supaya kau keluarlah dari mulut kau tu kata kufur. Dia diseret atas bara api. Mana dinyalakan bara tadi tu, ditarik. Macam Hadrat Bilal, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ditarik di atas padang pasir. Padang pasir panas kan. Kita nak pakai, kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, waktu panas tu, kita tak mampu, tak pakai selipar, tak mampu. Tapi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dibaringkan di atas tu dan diseret. Maka begitu Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, ketika mana awal Islam dia itu mendapat tentangan, maka dia diseret di atas bara api. Maka apa disebut? Dalam keadaan susah ini dia datang kepada Nabi SAW. Maka satu riwayat berbunyi, syakauna ila Rasulillah SAW. Kami mengadu kepada Rasulullah SAW. Sedang ketika itu Nabi berada di bawah teduhan Kaabah. Teduhan Kaabah sedang apa? Duduk duduk bertekan dengan selimut Nabi. Selimut tu digulung jadi macam bantal, Nabi tekan. Nabi suka bertekan belah kiri, itu sunnah tu. Mana digulung selimut tu jadi tebal, duduk disandar belah kiri. Tu. Maka Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu ni tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ini soalan dia. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah Tuan tidak berdoa agar kami mendapat pertolongan? Tuan tak minta ke Allah Ta'ala bagi pertolongan pada kami? Tuan tak minta ke Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada kami? Kan itu yang dicari oleh orang Islam sekarang. Mana-mana pun di seluruh dunia. Mereka mencari pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka contoh ditunjuk sesuai ayat tadi dengan cerita ini, kisah ini. Maka ketika Khabbab radhiyallahu anhu tadi minta pada Nabi SAW, ketika Nabi dengar, terus Nabi sebut, ada riwayat yang lain ketika Nabi dengar soalan daripada Hadrat Khabbab tadi tu, Nabi terus tegak badan, merah muka Nabi. Kalau kita berfikir secara logik akal, salah kau kita nak minta tolong, kita susah ni. Nampak tak? Salah kau kita nak minta tolong kalau kita susah kan?
Itu logik akal kita. Tetapi apa yang sebenarnya nak dididik kepada sahabat-sahabat, nak dididik kepada orang Islam, maka Nabi SAW sebut. Ketika mana Nabi dengar soalan Sayyidina Khabbab tadi, Nabi terus sebut, sesungguhnya orang yang sebelum kamu, mereka itu ditangkap dan mereka itu ditanam separuh badan mereka dan digergaji hingga terbelah dua. Ada orang yang sebelum daripada kamu, mereka disikat dengan sikat-sikat besi hingga terbelah, berpisah dia punya daging dengan tulang mereka. Mana orang yang sebelum kamu, Nabi kata. Tetapi keadaan itu tidak menjadikan mereka jauh daripada agama Allah, tidak memberhentikan mereka daripada agama Allah. Apa yang Nabi nak mention di sini, nak ditunjuk sini, sebab kita tak faham. Seolah-olah kita kata, tak boleh kau minta tolong. Kan kita tengah susah, tak boleh kau minta tolong. Seolah-olah begitu, tiba-tiba Nabi cerita pula orang dulu lagi susah, orang dulu lagi susah. Tengok, Nabi SAW sebut, jawapan tadi pertama dengan kisah itu. Yang kedua, Nabi sebut perihal orang terdahulu. Yang kedua, Nabi sebut perkara akan datang. Nabi sebut apa? Demi Allah, Allah Ta'ala pasti akan memberi kemenangan kepada agama ini. Nabi sebut. Jadi masalah dia bukan masalah agama. Masalah dia masalah diri gitu. Masalah dia adalah masalah diri gitu. Agama pasti akan dimenangkan oleh Allah. Soalan dia, ketika agama dimenangkan oleh Allah, di mana kita? Itu soalan dia. Pasti Allah Ta'ala akan memenangkan agama. Itu tidak ada syak. Tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Jangan sesiapa syak benda tu. Siapa ada syak, dia punya masalah dalam iman dia. Allah Ta'ala pasti akan memberi kemenangan kepada agama. Tapi soalan dia di mana diri kita? Tengok. Yang kedua Nabi sebut, pasti Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada agama ini. Kemudian Nabi sebut tanda pula. Bukan sekadar tu je. Nabi sebut tanda dia. Sehingga nanti kalau kamu hidup selepas kewafatan aku, kamu akan jumpa satu orang yang sanggup berjalan daripada utara Yaman. Ya, turun sampai ke selatan Yaman. Dipanggil daripada San'a sampai ke Hadramaut. Dia boleh berjalan dengan begitu tenang, begitu selesa. Tidak ada takut sesiapa kecuali Allah Ta'ala. Dan ini berbeza dengan keadaan asal. Kerana mereka mana boleh berjalan seorang diri, pasti mati. Datang satu kampung, mati. Kerana suasana mereka adalah suasana orang tak kenal, mereka dimusuhi. Tetapi Nabi bagi tahu akan datang sehingga kamu, kalau ada di kalangan kamu yang hidup, kamu akan lihat orang menunggang kuda, mana berjalan bersendirian, menunggang kuda daripada utara Yaman hingga ke selatan Yaman dalam keadaan tidak takut sesiapa kecuali Allah. Mana dunia dalam keadaan aman. Dunia dalam keadaan aman. Itu Nabi sebut perkara yang kedua. Nabi sebut benda yang lalu, Nabi sebut benda yang akan datang dan memang berlaku. Zaman Sayyidina Umar memang dijumpai orang itu. Nabi sebut. Dan yang ketiga Nabi bagi tahu, ni perihal diri kita. Walakinnakum tasta'jilun, Nabi kata, tetapi kamu bersikap gopoh. Tetapi kamu hendak segera, nak cepat. Yang itu Nabi nak didik kita. Yang menyebabkan Nabi tadi tiba-tiba Nabi sebut tentang perihal orang terdahulu, bukan makna Nabi tak minta tolong Allah Ta'ala, bukan. Bahkan Nabi lah orang yang pertama sekali meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Bahkan pertolongan yang Allah beri kepada umat ini melalui Nabi SAW bukan di dunia, bahkan dunia dan akhirat. Penghisapan dimulakan oleh Allah Ta'ala dengan pertolongannya terhadap Nabi SAW. Siapa yang akan mendahului manusia di siratal mustaqim? Nabi SAW. Siapa yang akan disebut memberi syafaat, ada penghuni neraka dimasukkan dalam syurga, maka itulah Nabi SAW.
Maka Nabi lah orang yang paling utama dalam pertolongan Allah Ta'ala kepada manusia, pada orang Islam. Maka yang nak dididik orang Islam di situ ialah akhlak dia. Sifat sabar tu, itu yang nak didik. Sebab itu awal tadi kita sebut, seseorang itu ketika berlaku sesuatu, dia mesti yakin semuanya itu datang daripada Allah Ta'ala. Dia mesti yakin. Ada peristiwa yang banyak. Ada peristiwa lagi. Contoh kalau kita melihat bagaimana sejarah Fatah Mekah. Kita lihat sejarah Fatah Mekah. Fathul Makkah. Disebut jatuhnya kota Mekah di bawah tangan orang Islam. Berlaku pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Mana orang Islam datang dengan bilangan 10,000. Sekurang-kurangnya mereka datang, maka mereka boleh masuk ke dalam kota Mekah tanpa ada apa-apa halangan. Mereka bertawaf, mereka bersa'i, mereka memuji Allah. Mereka masuk pada tahun 8 Hijrah. Tetapi sebelum itu, itu yang nak kata pertolongan Allah bermula di mana? Allah menyebut dalam tentang Fatah Mekah ini, Allah menyebut idza jaa nasrullahi wal fath. Allah menyebut apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebab itu kemenangan itu mesti dialas, mesti basic dia pertolongan Allah. Orang Islam ni mana kemenangan dia mesti basic dia pertolongan Allah. Maka cari pertolongan Allah dengan akhlak Nabi SAW. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada tahun 6 Hijrah. Ini 8 orang nampak, Islam menang. Malulah orang Mekah. Selama ni dia mengatakan dialah penjaga Kaabah. Dialah orang penguasa Kaabah. Rupanya jatuh kepada Muhammad dan pengikutnya. Malulah. Maka orang melihat kemuncak di situ. Tetapi di mana kemuncak pertolongan Allah? Di mana pertolongan Allah? Kemuncak dia. Kemuncak dia ialah pada perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah. Itu kemuncak dia. Pada perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah, Nabi SAW berjalan bersama dengan sahabat ketika itu lebih kurang 1,400 orang. Datang ke bumi Mekah bertujuan untuk mengerjakan umrah. Nabi datang bersama dengan sahabat-sahabat, okey kita nak buat umrah. Bahkan sebelum tu Nabi memberitahu pada sahabat-sahabat, aku bermimpi kita semua telah melaksanakan bertawaf, kita bersa'i. Nabi memberitahu sahabat, kita bermimpi, aku bermimpi. Maka bila sahabat dengar, naik semangat sahabat. Maka pada tahun 6 Hijrah, Nabi dan sahabat memulakan safar ke bumi Mekah untuk berumrah. Maka tengah perjalanan tu Hudaibiyah. Di Hudaibiyah mereka disekat oleh orang Mekah. Sedang orang Mekah ni siapa? Orang Mekah ni orang yang moral dia dah jatuh. Kekuatan dia dah hilang. Kerana melihat daripada sejarah-sejarah daripada sebelum itu. Dia kena tahu pula sejarah sebelum tu. Bermula dengan keangkuhan mereka di Badar. Badar mereka kata ganyang Muhammad. Ganyang Muhammad dan orang Islam di Badar. Angkuh kan, 1,000 orang lawan 300. Mana mungkin kalah. 300 pula tak cukup. Alat-alat yang dibawa tu cerita panjang. Di Badar, bermula keangkuhan dia di Badar. Kemudian di Uhud. Di Uhud, mana perlawanan itu ada menang kalah. Kemudian akhir pada tahun 5 atau setengah riwayat kata 4 akhir. Itu peperangan Khandaq. Itu Quraisy dah habis terus tu. Habis dah. Dia punya, kita kata apa, kewibawaan Quraisy habis. Masa Khandaq. Mereka dikalahkan ketika mana mereka punya tentera masa tu 10,000 orang dan orang Islam sekadar 1,400, ada riwayat kata 1,500 bertahan di bumi Madinah dan akhirnya mereka kalah.
Mereka punya moral habis. Mereka punya kewibawaan mereka dah habis. Maka ketika mana tahun 6, masa tu mereka dah tak ada apa-apa dah. Dah zero. Dah tak ada apa-apa lah. Jadi masa Nabi dengan sahabat pergi untuk mengerjakan umrah, mereka menahan kafilah Nabi. Mereka menahan rombongan Nabi di mana? Di Hudaibiyah. Mereka memohon, merayu, janganlah masuk. Kenapa jangan masuk? Kerana malulah kami. Sebab baru sebelum ni kalah habis. Bila masuk ke kota Mekah, confirm dia kata kota Mekah ni milik orang Islam dah. Kami dah tak ada apa lah pegangan Nabi dah. Maka di Hudaibiyah itu berlaku satu peristiwa yang disebut perjanjian Hudaibiyah. Yang mana di sini orang Islam penuh dengan kekuatan mereka, kekuatan penuh. Walau mereka bilangan mereka tu 1,400 cukup sebenarnya pada ketika itu. Mereka punya senjata, mereka semua dengan kekuatan penuh. Dan orang bukan Islam masa tu yang duduk, yang menahan mereka di Hudaibiyah dalam keadaan yang sangat lemah dengan disebut apa sahabat sebut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebut. Dia kata, wahai Rasulullah, ketika mana berlaku perjanjian yang nampak berat sebelah, seolah-olah memberi ruang orang kafir itu lebih peluang dia daripada orang Islam, seolah-olah begitu. Lalu Sayyidina Umar jumpa Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kita orang Islam berada di atas hak, mereka berada di atas batil? Nabi kata, ya, betul. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, bukankah kita ramai, mereka sikit? Betul. Bukankah kita kuat, mereka lemah? Betul. Semua Nabi jawab, betul, betul, betul. Kita yang benar, mereka yang salah, betul. Lalu soalan dikeluarkan. Mengapa berlaku perjanjian yang seolah-olah merendahkan keadaan kita dan memberi kelebihan kepada mereka, seolah-olah begitu? Maka Nabi di situ Nabi menjawab, aku Rasulullah. Nabi jawab satu perkataan, aku adalah Rasulullah. Habis. Apa nak bagi tahu situ? Pertolongan Allah akhirnya dia mesti ke arah tu. Dia mesti ke arah rohani hati. Kemudian Sayyidina Umar bila terdengar perkataan aku Rasulullah, dia berunduh. Dia berunduh, lega dia. Kan? Tapi tak lama lagi datang lagi nak tanya. Maka ditanya pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas hak, mereka batil? Betul. Bukankah kita kuat, mereka lemah? Betul. Bukankah kita mulia, mereka hina? Betul. Semua betul. Dan akhir sekali, kenapa kita melakukan satu perjanjian seolah-olah memberi kelemahan kepada kita dan memberi kekuatan atau kelebihan kepada bahagian mereka? Maka apa Sayyidina Abu Bakar jawab? Huwa Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar jawab sama. Dia adalah Rasulullah. Situ titik dia. Situ titik dia. Walaupun mana umat ini dibawa ke titik itu, itulah sebenarnya bermula pertolongan Allah. Maka di situ ketika mana Sayyidina Umar kata, aku dengar Abu Bakar kata, terus dia terdiam. Tiba-tiba Nabi bersabda, inilah kemenangan yang sebenar. Masa tu orang lagi tak faham. Sedangkan perjanjian berat sebelah. Perjanjian nampak macam merendahkan orang Islam. Orang Islam kalau datang ke Mekah, dia boleh. Kalau orang Mekah pergi ke Madinah, kena tarik balik. Dia diminta untuk balik ke Mekah. Masa tu kan Mekah dipimpin oleh orang bukan Islam. Jadi mereka rasa tak puas hati di situ. Maka Nabi kata, inilah kemenangan yang sebenar. Maka bila disebut itu, maka Sayyidina Umar kata, apakah betul ini kemenangan? Apakah ini kemenangan? Ya. Turun ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberi kemenangan. Kami telah memberi kemenangan, inna fatahna laka, kepada engkau wahai Muhammad, akan sebagai kemenangan yang sebenar, yang jelas dan nyata.
Apa nak disampaikan di situ? Umat Islam berada dalam satu kondisi sabar yang sangat luar biasa. Sabar yang sangat luar biasa, maka ketika itulah Nabi bersabda, sinilah kemenangan yang sebenar, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada sini. Sini je. Selepas ini, sebab tu Nabi sebut tentang Hudaibiyah, sekarang umat ini dibawa kepada tingkatan yang tertinggi, lepas ni tak ada kecuali penurunan sampai kiamat. Umat keadaan dia akan menurun. Lemah sampai kiamat. Ini yang paling tinggi. Hudaibiyah, bukan masa Fatah Mekah. Fatah Mekah tu dipanggil, dia punya gambar dia dah keluar. Jadi bila hati tadi telah pun menang dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW, orang Islam dapat akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW, maka Allah Ta'ala menunjukkan gambaran dia. Ingat apa yang berlaku di luar ni, dia ada gambaran dia. Contoh satu orang. Kerana ada orang tak faham, kita bagi contoh yang mudah. Satu orang dia angkat piala kan, piala menang apa? Ingat menang tu angkat piala. Menang tu angkat piala. Tak. Di sebalik kemenangan tu ada susah dia. Dia punya sabar berlatih, dia punya sabar mengkaji, dia punya sabar belajar, dia punya sabar. Kan semua sabar tu. Kalau tak sabar, tak ada angkat piala tu, tak ada. Tak ada sabar tu. Sabar mengaji, sabar belajar, sabar mengkaji, sabar berjaga malam. Tak ada. Tak ada angkat piala tu, tak ada. Tapi sebab ada sabar tadi, akhir dia gambar dia ada. Jadi kemenangan tu bukan itu sebenarnya. Tetapi ketika mana mereka dapat bersabar dan kita kata mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang dikhabarkan. Maka Allah Ta'ala menunjukkan di kota Mekah itu pada tahun 8 Hijrah. Tahun 6 Fatah Mekah berlaku, tahun 6 Hudaibiyah berlaku. Allah telah menyebut awal, inilah pembukaan kota Mekah, maka di tahun 8 berlakulah peristiwa itu. Di situ pelajaran bagi umat Islam, ketika mana ingin mencari pertolongan Allah, maka carilah pertolongan Allah melalui akhlak-akhlak yang mulia. Tak boleh. Contoh dia tidak ada akhlak, kan? Dia tak mahu sabar, contoh. Dia tak mahu sabar. Dia tak mahu susah. Dia tak mahu. Maka dia tak akan dapat yang nama kejayaan tadi. Dia tak akan dapat. Dia kalau nak dapat suatu kejayaan, mesti dia melalui tadi. Maka kita sebut, sebab itu disebut oleh Nabi SAW. Wa innan nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Nabi kata bahawa kelapangan itu datang bersama kesusahan. Dia kena susah dulu. Dia kena sabar dulu. Kenapa? Kerana ketika mana telah sabar, telah apa, yang kita risaukan keadaan diri kita. Alam ni akan berjalan. Alam ni dia akan berjalan terus. Sama ada kita, tak ada kita nak ikut, kita tak nak ikut, kita percaya, kita tak percaya, alam ni akan berjalan terus. Kalau Nabi kata Allah memberi kemenangan kepada Islam, itu yang berlaku. Soalan dia, kita di mana? Nabi berkata bahawa nanti Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Itulah hal dia. Soalan dia, kita di mana? Maka kita mencari pertolongan Allah tadi dengan akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi itulah pentingnya kita berusaha atas hati kita. Atas hati itu usaha sangat-sangat penting. Bermula daripada kita mengamalkan agama, bermula daripada kita menghayati agama, naik pula ya. Kita beramal agama, baik amalan berbentuk ucapan, baik amalan berbentuk perbuatan dan tindakan, kemudian kita naik kepada tahap menghayati agama. Dia ada penghayatan dia. Tak mungkin agama ni dia tak ada penghayatan dia, dia hanya gerak-geri macam orang tak tahu apa benda dia buat kan. Baca kumat-kumit, apa kau baca tak tahu? Kukak benda tak tahu. Apa kau baca? Entah, aku ikut je. Dia tak ada macam tu agama. Dia mesti ada penghayatan dia. Dia mesti ada hubungan dia dengan hati kita. Mesti ada makna yang kita dapat faham. Daripada suatu tindakan tadi tu. Bukan sekadar contoh kita gerak, kita tak tahu kenapa. Dia mesti ada.
Allah Ta'ala memerintahkan kita sujud. Apa? Kalau tubuh badan kita Allah perintah sujud, hati kita boleh takabur. Hati kita boleh takabur. Macam mana hati kita boleh takabur sedang tubuh badan kita disuruh sujud? Tak mungkin. Arti daripada sujud itu, hati kita dituntut agar engkau mesti rendah diri. Engkau mesti jadi hamba. Hati itu merasai bahawa kita adalah hamba Allah. Mesti. Kan? Mesti rasa. Tak boleh. Dia tiba-tiba disuruh sujud. Dia tak apa, aku sujud. Sujud je. Tapi hati kita takabur. Hina orang sana, hina orang sini. Jadi arti disebut dalam arti kata yang lain, dia hanya sujud pada tubuh badan dia, tetapi hati dia tak sujud. Hati dia tak sujud pada Allah. Maka tentu ada dalam perintah-perintah Allah itu ada hubungan dia dengan hati kita. Mesti ada. Dia takkan benda tu hanya amalan yang kosong daripada hati kita. Sebab setiap perkara mesti sampai hati. Mesti sampai hati. Kita berzikir, la ilaha illallah. Adakah la ilaha illallah saja? Menuntut pahala? Sekadar itu? Rugilah kita. Karena kalau kita la ilaha illallah hanya berfikir untuk menuntut pahala, maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala hanyalah sebagai pekerja. Ya Allah, aku dah ucap la ilaha illallah, bagi pahala. Padahal ucapan la ilaha illallah itu punya hubungan dia dengan hati kita. Punya hubungan dengan hati. Kan? Bagaimana hati kita tadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita punya kesedaran bahawa tiada yang layak disembah di alam ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hati punya kesedaran itu. Tiada Tuhan yang lain wujud. Walau ada mendakwa itu Tuhan, ini Tuhan. Itu sangkaan mereka. Itu sangkaan mereka. Mereka menyangka itu Tuhan. Tak pernah pun menjadi Tuhan. Mereka tidak pernah pun menjadi Tuhan. Tak mungkin Tuhan dilahirkan. Tak mungkin Tuhan itu dicipta oleh seseorang. Tak mungkin. Maka hakikat dia Allah Ta'ala. Itu sebut la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekadar ucapan tadi terhenti di lidah, tetapi bagaimana hati kita. Kemudian dilanjutkan lagi. Setiap amalan kita ada dia punya. Macam contohlah, kita kan nak haji. Kan? Orang melontar jamrah. Melontar jamrah, apa simbolik dia? Kan? Disebut melontar syaitan. Melontar makna diulang balik perbuatan 3 orang yang melontar syaitan. Siapa dia? Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika diganggu oleh syaitan, jangan sembelih anak kau tu. Kan? Jangan sembelih anak kau tu. Maka direjam oleh Sayyidina Ibrahim. Nyah kau wahai syaitan. Kan? Hajar didatangi, syaitan datang kepada Hajar alaihissalam. Kata, tengok tu, Ibrahim dah gila. Dia nak sembelih anak dia sendiri. Maka Hajar pun, nyah kau wahai syaitan. Kan? Dan kemudian kepada Nabi Allah Ismail, ayah kau gila dia tu. Nak sembelih ada kau nak sembelih. Mana tergamaknya ayah sembelih anak. Macam-macam ditabur. Apa dia boleh tabur, dia tabur. Sebab itu syaitan punya kerja. Maka direjam oleh Ismail alaihissalam. Kan? Nyah kau. Itu kan simbol dia. Maka diabadikan dalam ibadah haji kita. Ada melontar jamrah. Bukan syaitan duduk kat situ. Dia dia baling seolah-olah nampak muka syaitan itu. Dia baling la ilaha illallah. Bukan muka syaitan di situ, yang dalam sini. Sebenarnya kalau engkau memusuhi syaitan, nampak muka macam tu punya marah, macam mana dalam hati kita? Kan setiap masa kita ibadah dia ganggu, masa kita nak tolong orang dia ganggu, masa kita nak bagi sedekah dia ganggu. Kan semua dia datang tu. Tu yang kau nak kena rejam tu. Itu yang nak disampaikan. Bukan nampak, seolah muka syaitan marah, kita baling tu. Bagi tu, batu besar pula, walaupun kecil, tak cukup, bagi cedera. Bukan itu maksud dia. Ya, mana amalan tadi dia punya ikatan dia, hubungan dia dengan hati kita. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian pada tengah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi hati saya. Jadi kata-kata itu khusus dituju pada diri sendiri sebagai ingatan,
sebagai teguran, ya, kerana inilah yang selalu alpa, lupa dan banyak-banyak tenggelam dengan kehidupan kan, tak ingat kan, sebab tu dikeras sikit supaya dia mudah ingat lebih, ya. Dan tuan-tuan yang duduk dalam sini pastilah mendapat pahala. Duduk pula dengan iktikaf, duduk pula tunggu solat. Nabi kata siapa yang tunggu solat, dia adalah umpama dalam solat. Ya, maka tiada lain melainkan tuan-tuan dalam kebaikan yang sangat besar. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, apa kebaikan yang kita dengar datang dalam hidup kita, dan kita apa yang buruk yang kita dengar minta dijauhkan daripada diri kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.